menjadi semakin bersih sebab lebih 4 bulan PKP, tiada pengajian, dan tasik yang berada di Kolej Universiti Islam Selangor ini telah menjadi bersih, tidak tercemar, dan tasik ini memberi ketenangan, dan pada saya tasik ini memberi inspirasi. Alhamdulillah. Saya Meja Pesara Muhammad Qayyum, merupakan seorang anak jati negeri Selangor, lahir di Sabak Bernam, Selangor. Kemudian membesar di sana, sekolah di sana, sambung sekolah di Abu Bakar School, Temeloh, Pahang. Menariknya hidup yang saya lalui peringkat awal adalah saya berada di kampung yang mengajar erti jati diri, mengajar erti kesabaran, kepelbagaian, dan menjadi anak kampung yang suka kepada benda-benda yang natural. Ya. Kemudian saya di kampung ini saya ada sedikit peluang yang diberikan oleh keluarga saya untuk masuk kebun, bermain dengan air, bermain dengan ikan. Jadi itu semua mengajar kita menjadi seorang yang versatile. Sebab pengalaman-pengalaman itu tidak diajar di sekolah. Ya, saya lahir di Sabak Bernam, Selangor. Kemudian saya membesar dalam keluarga yang sangat melalui proses yang sukar, ya, kemiskinan, kepayahan. Pada usia setahun setengah kematian ibu. Kemudian sekolahnya jauh. Sekolah saya jauh, dan saya fikir kenapa ayah saya hantar sekolah jauh, sedangkan dekat rumah saya lebih kurang 1 kilometer ada satu sekolah. Jawapannya saya tak dapat masa itu. Maka saya ikut sajalah. Kemudian bila saya membesar, saya dapat tahu bahawa sekolah yang jauh itu adalah sekolah yang baik, yang bagus. Walaupun jarak lebih kurang 4 batu. 4 batu tu, tuan-tuan bayangkan satu batu 1.6 km. Jadi 4 batu. Tuan-tuan darab belah sendiri. Jadi 4 batu itu pergi dan 4 batu balik. Dan perjalanan pergi balik itu dengan pagi sejuk dan tengah hari sangat panas. Dalam bulan puasa kena berbasikal. Dan berlaku satu hari bersikal saya yang merupakan pada saya pada ketika itu adalah mesdis saya. Bersikal tu hilang. Tuan-tuan dapat bayangkan satu kehilangan yang besar kepada seorang anak dari keluarga yang serba kekurangan, dan itu sangat mengganggu saya untuk menjadi seorang yang bermomentum terus untuk belajar dan sebagainya. Saya mencari hampir ke pelosok kampung untuk kalau-kalau lah dapat tahu di mana bersikal itu berada. Alhamdulillah, segala kepayahan dan kesusahan itu mengajar saya erti kehidupan. Apabila saya keluar daripada kepompong dan kawasan kampung itu, saya mencabar diri melalui proses, iaitu saya terlibat dengan ketenteraan dan sebagainya. Dia mengajar nilai jati diri. Ya. Di kampung selepas saya habis SPM, saya buat macam-macam kerja. Daripada kutip koko tupai, menguruskan buah koko daripada tanam sehinggalah kepada menjual koko kering, kelapa, meracun, bertani. Yang paling best sekali apabila saya dapat menyelesaikan masalah lambakan tempurung kelapa yang banyak, kemudian saya bakar, saya jual arang. Dan best satu lagi apabila saya kebosanan, tidak tahu apa nak buat masa lepas SPM, belum dapat lagi mana-mana kemasukan atau kerja, saya mengambil bungkusan bandel daripada Chowkit di Kuala Lumpur, naik bas selama hampir 3 jam, turun, kemudian buka satu-satu baju bandel tersebut dan jual. Alhamdulillah, itu memberi sumber kewangan. Bukan wang yang penting. Wang mestilah satu keutamaan juga. Tetapi yang lebih penting adalah kesungguhan kita mencari peluang daripada kekurangan yang ada. Ya, kesempatan dari kesempitan. Kat situ memberi saya inspirasi untuk berdikari, dan bila kita ada, maka kita boleh bagi orang. Dan hidup ni macam mana kita nak bagi orang, kita mestilah ada sesuatu. Kalau kita tak ada sesuatu, macam mana kita boleh bagi orang? Dari segi motivation pun sama, kan? Kalau kita tidak highly motivated, macam mana kita nak motivasikan orang? Jadi itulah mengajar saya. Apa yang jadi hari ini adalah kompilasi pengalaman yang dikumpulkan daripada kecil dan sebagainya. Cuma adakah kita mengambil pelajaran? Adakah pengalaman itu mendidik kita? Adakah pengalaman itu mendidik otak kita dan membina watak kita? Kalau kita tidak mengambil peluang dan pengajaran daripada pengalaman tersebut, ini akan menjadikan kita ini orang yang stagnan dan orang yang selalu merintih, merungut dan selalu memberi alasan dan selalu menyalahkan orang lain kecuali diri kita. Dan itu tidak bagus untuk emosi dan tidak bagus untuk kita punya masa depan kita. Jadi sebab itulah
yang paling besar sekali aset adalah potensi yang ada dalam diri kita. Nanti saya akan kongsikan tuan-tuan macam mana hari-hari awal saya masuk tentera. Ya, hari-hari awal macam mana saya menjadi seorang anggota tentera dan macam mana persepsi saya hari awal dan hari terakhir. Tadi saya ada kongsikan macam mana pengalaman saya di kampung apabila saya terlibat dengan aktiviti gotong royong di kampung, aktiviti di surau, aktiviti kemasyarakatan, bertani, menanam berbagai jenis tanam-tanaman. Yang paling penting sekali bila saya best sekali dapat menuai buah-buahan yang segar, iaitu pisang, betik, jagung dan sebagainya. Itu semua saya tak rasa pada ketika itu sebab benda tu ada di depan mata. Semua makanan itu adalah berkhasiat. Tapi namun apabila saya telah pergi ke bandar melihat serai pun dijual mahal, ulam-ulam dijual mahal sedangkan kita boleh dapat percuma, baru kita rasa nilai harga dan istimewanya mendapat barang-barang natural yang kita boleh usahakan sendiri. Selepas SPM, saya ingin bekerja dan ingin berkerjaya. Duduk di kampung, kita tidak menjadi begitu terhormat kerana mereka melihat kita ni sebagai anak muda yang tidak berwawasan. Namun saya belajar sesuatu iaitu tidak perlu kongsikan apa yang kita rancang. Kita kongsikan apa hasilnya. Maka saya minta untuk menjadi seorang guru. Saya mohon untuk menjadi seorang guru melalui peperiksaan dan sebagainya. Saya tidak dapat kelulusan. Agak kecewa kerana tidak terpilih. Namun rupanya kita mentadbir, Allah mentakdir. Bila saya dapat menjadi seorang guru, sudah tentu saya boleh bantu lebih ramai orang. Namun bila kecewa itu diubat dengan saya menyertai pemilihan pegawai kadet. Kenapa saya tidak minta menjadi anggota tentera biasa? Pertama, saya layak. Yang kedua, saya suka cabaran. Dan yang ketiga, apabila kita menjadi pegawai tentera, kita boleh memimpin dan kita boleh pergi expand lebih jauh. Jadi itu yang tu. Namun ada sesuatu yang kita kena bayar harganya. Ya, kata Imam Ghazali, apabila kita hendak sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, payahlah jalannya. Besar yang dituntut, mulia yang dicari, payahlah jalannya. Kemudian saya memilih untuk masuk ke tentera dan terpilih pada hari pertama melalui proses orientasi. Melalui proses orientasi, 2 kematian. 2 orang kawan saya meninggal dunia, dehydration. Kerana tidak mengikut arahan, jangan minum air dalam kepanasan, maka meninggal. Itu memberi saya satu hentakan, adakah saya ingin teruskan atau ingin balik. Apabila jurulatih tanya, siapa ingin balik? Maka 3 orang ingin balik. Siapa ingin balik? 5 orang, 10 orang. Last kali 12 orang ingin balik. Sebab bila kita beri peluang untuk senang, untuk rehat, maka kita akan memilih. Itu bunyi kereta api, tuan-tuan. Saya pergi melapor diri di Port Dickson untuk pemilihan dengan kereta api. Kemudian saya pergi ke melapor diri sebagai pegawai kadet pun dengan kereta api. Diberi waran, diposkan waran dan waran itu terima saja satu lebaran pada saya. Kemudian latihan yang terus, jurulatih tidak memberi kita peluang untuk berfikir masalah, untuk bersedih. Mereka terus melatih, mendera, membina, menukarkan, transformasikan jadi awam menjadi ketenteraan. Daripada awam menjadi ketenteraan. Jadi seorang anggota tentera, itulah satu proses transformasi yang telah dibuat oleh sistem kejurulatihan dan latihan tentera itu. Alhamdulillah, setelah tanpa disedari 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun. 1 tahun solid latihan yang sangat padat melibatkan peperangan CW, CIW, kawat, peperangan dalam hutan, di bandar dan sebagainya. Kami menjalani latihan di samping kelas-kelas yang kami kena hadir, membina kredibiliti seorang pegawai yang bertauliah. Ya, kemudian setelah setahun saya ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu adalah almarhum Sultan Azlan Shah, Sultan Perak. Dan saya sangat seronok dan saya sangat teruja sebab akhirnya terpilih. Cabaran baru bermula. Apabila kita telah ditauliahkan, kita akan diberi tugas sebenar.
tugas sebenar menembak, tugas sebenar menguruskan anggota tentera yang berbagai latar belakang dan berbagai pemikiran dari segi pelajarannya, dari segi sikapnya, dari segi latar belakang keluarganya. Ini semua telah memberi cabaran untuk saya hadapi. So dalam hidup ini kita jangan lari. Apabila ada cabaran, kita jangan lari, kita hadapi, ya. Kalau kita lari, kita akan jadi pengecut dan kita tidak belajar apa-apa. Orang yang tak buat apa-apa tidak belajar apa-apa. Jadi laluilah proses mendaftar diri di unit pertama saya 16 Melayu di Keluang. Kemudian selepas hampir 2 bulan pergi operasi di sempadan Malaysia Thailand. Operasi keadaan sebenar yang ada jerangkap sama. Operasi pertama pelatun sebelah putus kaki kerana letupan jerangkap sama, menyebabkan kami sangat berdisiplin dan berhati-hati di dalam hutan. Dan menguruskan anggota-anggota yang berdisiplin itu mudah sebab mereka tahu peranan masing-masing. Inilah saya hadapi situasi tidur bermalam dalam hutan berbulan-bulan, kemudian keluar terlibat dengan latihan Gonzales Lasak, berjalan 40 km dengan pack dan sebagainya. Latihan berterusan ini menjadikan kita ni seorang yang ada ketahanan jati diri dan seorang yang betul-betul bersedia. Seorang yang benar-benar bersedia untuk berhadapan dengan situasi yang sebenar. Dalam latihan ketenteraan diajar untuk kita berperang, berlatih dan bermain. Jadi semuanya akan menjurus ke arah membentuk tentera yang profesional, yang ada kredibiliti, yang ada intelektual dan ada kebijaksanaan untuk menguruskan anggota, aset dan menguruskan misi yang diberi. Antara perkara yang saya hadapi ketika saya dalam dunia ketenteraan, apabila kita menguruskan anggota cedera di dalam hutan, menaiki pesawat helikopter yang hampir kehabisan minyak, terpaksa gali semula makanan yang kita tanam sebab makanan dah habis. Helikopter tidak boleh hantar makanan sebab helikopter terhempas dan dalam penyiasatan selama hampir 3 bulan kami terpaksa berdikari mencari apa yang ada dalam hutan untuk makan. Dan paling tragis sekali apabila saya terpaksa mengorbankan pada ketiga itu tragis apabila terpaksa mengorbankan kepentingan diri untuk membantu berkhidmat untuk negara, terlibat dengan operasi-operasi yang tak kira waktu, siang, malam, dan terlibat juga dengan operasi menyelamat Mak Saleh, British Army yang hilang di Gunung Kinabalu pada hari raya kedua. 11 hari pencarian, akhirnya alhamdulillah jumpa. Itu semua pengalaman yang mengajar kita erti nilai kehidupan, dan ini semua pengalaman yang mahal yang tidak boleh diperolehi oleh orang lain di tempat-tempat yang terbuka macam ini. So bila kita berani menongkah arus, berani berenang dengan cabaran lebih besar, maka kita akan menjadi orang yang berada pada level yang berbeza. Mungkin ada orang pengalaman mereka lebih hebat. Jadi kehebatan mereka kita akui. Cuma hari ini saya nak kongsikan semua pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Mengajar kita betapa susah payah itu, mengajar kita untuk menjadi seorang insan yang lebih reliable, lebih boleh diketengahkan untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang kita tidak jangka. Ya, susah itu mahal. Saya pernah sebut tentang itu. Susah itu mahal adalah susah itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Rupa-rupanya apabila saya membaca, saya berceramah, motivasi, semua orang yang hebat, semua orang yang berjaya telah melalui proses susah. Kesusahan itu mengajar mereka untuk menjadi orang yang lebih baik dan bersungguh-sungguh. Ya, dia akan mengajar mereka untuk menjadi individu yang benar-benar yang mampu menjadi orang yang 5%. Sebab kajian menunjukkan hanya 5% sahaja manusia yang betul-betul bagus, yang berani mengorbankan masa dan peluang yang ada ini untuk mereka menjadi orang yang betul-betul boleh menyumbang untuk masyarakat dan negara, juga untuk agama. Sebab itulah untuk menjadi 5% ada harga yang kita kena bayar. Kita sanggup berkorban, sanggup menuntut ilmu, sanggup membayar sesuatu yang dipanggil komitmen. Ya, kita memberi komitmen untuk memulihkan kita,